Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Tumpuan berita. Sejumlah 7.1 bilion ringgit peruntukan telah disalurkan oleh kerajaan untuk bahagian Kapit dalam tempoh 5 tahun ini. Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, meskipun belanjawan untuk Sarawak tidak mencukupi, namun kerajaan pusat tetap menyalurkan peruntukan untuk negeri ini. Datuk Seri Alexander berkata demikian semasa majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Kapit pada Isnin. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumi Putra merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram Jefferson Jamit Unyat. Sebanyak 58 penerima cek terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Panjang, Persatuan, pihak sekolah serta badan bukan kerajaan NGO menerima cek berkenaan yang berjumlah keseluruhan RM758,400. Dalam program berasingan, Datuk Seri Alexander meluangkan masa menghadiri majlis santai mesra bersama warga setempat. Program anjuran pejabat daerah Kapit itu bertujuan merakamkan tahniah serta penghargaan kepada Datuk Seri Alexander di atas lantikan beliau sebagai Menteri Kerja Raya yang baharu. Sementara itu, Jefferson Jamit berharap lantikan Datuk Seri Alexander dapat membawa pembangunan yang lebih efisien terutama di kawasan Kapit. Laporan seterusnya, rakyat di selatan Pulau Bruit kini dapat menikmati kemudahan yang baharu dengan siapnya JTRC di Pusat Pembangunan Luar Bandar RGC. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben berkata, projek bernilai sebanyak RM4.8 juta itu bermula pada 2019 dan kini telah diserahkan pihak Jabatan Kerja Raya JKR kepada Kementerian untuk diserahkan kepada pihak Lembaga Sungai Sarawak LSS. Ya, dan dengan adanya fasiliti sebegini, kita harap ia akan memberi kemudahan kepada Persatuan Nelayan kawasan Pulau Bruit ini, ya. Dan kemudahan tersebut termasuk satu access road dan kemudahan-kemudahan lain akan dilaksanakan pada masa terdekat lah, ya. Jadi tahniah kepada Persatuan Nelayan Pulau Bruit kerana dah ada satu lagi kemudahan untuk mereka menjalankan aktiviti-aktiviti perikanan di kawasan ini, ya. Dan kita harap Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempena lawatan rasminya di RCJT Semop dan Perumahan RGC pada Isnin. Rombongan kemudian melawat ke Perumahan RGC Semop yang kini telah siap dan hanya menunggu proses kemasukan penduduk yang terdiri daripada komuniti nelayan di kawasan pulau itu. Ya. Dan setakat ini mengikut pemaju projek ini 140 lebih telah pun ditemuduga, ya, kelayakan mereka, ya, dan rumah ini akan dijual kepada mereka dengan harga 40 ribu, ya, kurang lebih lah 40 ribu lebih, ya, dan kos keseluruhannya tidak termasuk infrastruktur, ya, adalah 200 ribu, ya, 250 ribu, ya. Jadi banyaklah subsidi yang akan diberi, ya, kepada pemilik rumah nanti, ya. Dan kita harap selain dari rumah-rumah yang sudah dibina, dimajukan, ya, kita harap fasiliti-fasiliti lain akan dibuat di sinilah, ya, seperti. Dalam pada itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Datuk Abdullah Saidul berkata pembinaan RCJT dan Perumahan RGC itu bukti keprihatinan kerajaan negeri untuk memajukan kawasan pedalaman. Kerjasama ini diteruskan dan kita mengharap komuniti yang akan menduduki kawasan RGC yang hampir 3,000 termasuk penduduk kampung Semop sendiri 2,000, maknanya di sebelah selatan Pulau Bruit saja akan melebihi 5,000. Kalau termasuk dengan utara Pulau Bruit hampir 5,000, probably di masa akan datang hampir 10,000 penduduk seluruh Pulau Bruit ini. Dan ini ada sebahagian daripada perancangan kerajaan dan harus
untuk memajukan kawasan pedalaman dan juga potensi sebagai food basket lah di kawasan Pulau Bruit dengan hasil tani dan lautnya. Dan terima kasih di atas sokongan kementerian yang mengambil berat tentang perkara yang perlu dilakukan di kawasan kita. Terima kasih. Berita selanjutnya, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni meluangkan masa meninjau program saringan kesihatan di Kampung Tabuan Lot pada Ahad. Program Anjuran Sihat Sarawakku dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Demak Laut dan Saberkas Cawangan Demak Laut itu diadakan secara percuma kepada masyarakat terutama di kawasan Dun Demak Laut sepanjang bulan Januari ini. Dalam pada itu, Dr. Hazlan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh para petugas dan sememangnya menyokong inisiatif murni seumpamanya yang dapat membentuk masyarakat yang sihat, cergas dan produktif. Sehubungan itu, beliau menyaran agar masyarakat setempat yang belum mendapatkan pemeriksaan kesihatan merebut peluang yang disediakan bagi mencegah penyakit yang lebih serius. Dalam pada itu, sebanyak 9 kawasan rukun tetangga KRT daerah Subis telah menerima sumbangan RT Cares dan mesin pemotong rumput dalam program KRT Sejahtera Berkenu daerah Subis di Dewan Masyarakat Berkenu pada Ahad. Program ini merupakan anjuran bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Miri dan KRT daerah Subis bahagian Miri. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh Pengarah JPNIN Negeri Sarawak Dirwana Azul, mewakili Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Berkenu Datuk Rozi Yunus. Dalam program sama, sebuah mesin pemotong keropok diagihkan kepada pengurusi jiran wanita KRT Kampung Kuala Sibuti, Norlia Rosli. Dalam pada itu, program ini merupakan kesinambungan program pada tahun lepas yang diadakan di Kampung Kuala Sibuti di mana sumbangan serupa telah diberikan kepada 4 KRT. Dirwana Azul dalam ucapan ringkasnya berkata, Datuk Rozi telah banyak memberi idea dan cadangan program di kawasan yang bersesuaian untuk mendekati penduduk dan pastikan program yang berimpak tinggi untuk masyarakat setempat. Jelasnya lagi, geran berjumlah RM6,000 akan diberi semula kepada setiap KRT pada tahun ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Senaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta Salam UKAS.